Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Tadi line agak tak berapa clear, agak sangkut-sangkut Okey, cuba boleh bagi feedback bagaimana line kita sekarang. Alhamdulillah. Okey, sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita masuk ni, jom kita selawat sikit. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi, salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi, salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah. Istajib du'aana ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah. Istajib du'aana ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi, salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi, salamullah ala yasin habib. Memberi kebaikan insyaAllah. Alhamdulillah dah clear elok dah. Alhamdulillah. Okey. Kita sedang tunggu Tuan Fazli kita masuk insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain kita mengantuk malam ni. Lain kita mengantuk. Biasalah Ustaz. Dia lain dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Macam iman jugalah. Yazidu wa yanqusu. Masya-Allah, masya-Allah. Kalau kita kuliah kat surau, yang mengantuk mata kalau kat rumah macam ni, yang mengantuk tu lain mengantuk Jadi kabur. Okay. kabur. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Tuan Fazli kita yang sudi bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah. Okey. So, sebagai permulaannya, okey, boleh maksudnya Tuan Fazli kongsikan sedikit mengenai pengurusan emosi yang kita nak kongsikan pada malam ni. Untuk pengetahuan semua, Tuan Fazli adalah pengasas NLP Malaysia dan banyak telah memberi kursus-kursus dan juga membantu orang dalam pengurusan emosi kan. Lebih-lebih lagi sekarang tengah PKP kan. Semua macam grounded kat rumah kan. Jadi maknanya perkongsian begini sangat menarik dan sangat perlu bagi sidang nurtizen kita semua. Biar semua dikurniakan nur insya-Allah. Okey, sebagai permulaan dia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Amin yang sudi berjemput saya pada malam ini. Saya amat berbesar hatilah. Dan kepada nurtizen ni bahasa Arab nurtizun nurtizun kita pada malam ini sudi meluangkan masa. Alhamdulillah. Bagi mereka yang first time lihat saya, mungkin saya perkenalkan sedikit lah. Nama saya Fazli Yusof. Sejak tahun 2003 saya menulis buku-buku motivasi lah. Sekarang ni Masya-Allah. Saya menulis yang ke-49. Ada beberapa buah buku mungkin tuan-tuan dan perempuan mungkin pernah jumpa lah beberapa buah buku yang saya tulis. Ada 5 buah buku yang alhamdulillah tulis dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlillah Kamsah. Secara profesional daripada 2004-2005 memulakan bercimpung dalam dunia pembangunan modal insan lah, mengendalikan seminar untuk dan organisasi kerajaan. Alhamdulillah bidang ini adalah berkenaan dengan pembangunan karakter. Modul utama kami berkaitan dengan aplikasi Neuro-Linguistic Programming. Dan aplikasi Linguistic Programming ataupun NLP ni banyak. Antaranya adalah dalam pengurusan emosi, pengurusan stres ya.
Jadi ini topik yang agak hangat ya Ustaz ya. Orang bila Baik. suasana berubah, kalau kita nak cepat adapt, kita akan stres. Ya. Stres tu ada sebenarnya respon sistem tubuh kita supaya kita melakukan sesuatu perubahan. Saya bagi contoh Ustaz ya. Kadang-kadang ada orang daripada bujang bila berkahwin, contohnya anak dara lah, bila berkahwin, dia tak pernah memasak sebenarnya. Jadi bila dah kahwin dia kena memasak. Oleh kerana dia tak memasak, dia tak suka memasak. Bila dia kena memasak, dia akan rasa stres memasak. Jadi stres adalah respon pada diri kita untuk kita melakukan sesuatu. Sama ada kita ubah pola ataupun kita improve mindset kita terhadap memasak, improve kemahiran kita terhadap memasak dan improve ubah jadual memasak kita. Jadi sebenarnya respon supaya kita melakukan sesuatu. Sebab apa? Ada orang tak stres memasak, ada orang happy memasak. Kerana dia ada effect tertentu terhadap memasak, kerana dia ada kemahiran memasak dan dia telah atur jadual memasak. Dia telah memprogramkan aktiviti memasak. Jadi kenapa orang memasak yang sama, ada orang stres, ada orang yang excited memasak. Jadi emosi sebenarnya adalah respon, terutama sekali stres, sebenarnya adalah respon kepada tubuh kita supaya kita melakukan sesuatu Ustaz. Jadi alhamdulillah, ini antara perkongsian yang saya banyak kongsikan dalam Facebook dan dalam penulisan saya. Sebab ini antara keluhan yang ramai orang saya. Saya pun perasan dalam page Ustaz ada bercerita tentang kepintaran emosi. Sebab emosi ni satu elemen yang sangat penting. Kalau kita nak cara umumnya, kita ada 4 elemen penting, iaitu physical, intellectual, emotional dan juga spiritual. Of course spiritual paling penting. Tetapi tak semua orang menguruskannya Ustaz ya. Kalau Ustaz tadi sebut intellectual, kecerdasan intellectual kan, itu kita dah belajar kat sekolah untuk kita mengira, mengajar, membaca, menulis. Pintaran untuk fizikal, kita ada doktor, kita ada coach fitness coach. Ustaz sendiri instructor scuba ya saya. Diving. Subhanallah ya. Ustaz tak ramai tu Ustaz ya. Berapa ramai ustaz yang first in the world kot first in the world ustaz yang jadi jenis rekod. Tapi itulah saya. Tapi saya cuba kita cuba bawa Ustaz diver tu kita cuba rekrut banyak ustaz untuk diving juga. InsyaAllah. Nanti nak dapat. Sekarang ni tak dive lagi, surf baru surf internetnya. Tak dive. Okay, so kita ada spiritual, kita ada intellectual, kita belajar kat sekolah. Kita ada physical, which is ada doktor, ada fitness coach dan sebagainya. Kita ada spiritual, kita ada ustaz yang boleh jadi murabi, ada masjid, ada kita ada sebagai Muslim, kita sangat beruntung kita ada gaya cara hidup ritual sebagai Muslim. Tetapi emotional ini kita tak ramai orang belajar macam mana untuk mengendalikan emosi dengan baik. Dan kita tahu bahawa elemen emosi sangat mempengaruhi kehidupan kita, betul kan? Contohnya apa yang kita beli, baju yang kita beli. Ini sama-sama kita biru ni. Lawan baju Ustaz tu, berkilauan lagi tu kan? Kita beli baju kerana logik ke kerana perasaan nak beli baju tersebut? Kerana ada hujah-hujah intelektual ke kerana kita rasa bagus nak beli baju tersebut? Sudah tentulah kena suka tengok kan, mana suka warna dia. Mula-mula memang ada logik sikit. Contohnya saya kena beli baju raya, itu logik. Tapi itu rasional. Tapi bila dah ada banyak masa nak pilih tersebut, kita ambil yang kita feel good, betul kan? Kita ambil yang feel good, logik itu, kita nak feel good. Sama juga kita buat banyak benda. Contohnya orang beli sport rim kereta, kadang-kadang tak ada logik pun, tak ada rasional pun sport rim kereta kan. Tapi dia nak juga, dia bayar 4,000 untuk beli sport rim kereta. Sebab apa? Sebab feel good.
Sama juga ni Ustaz, kita ni sekarang orang merindui nak solat dekat surau kan. Merindui itu satu perasaan kan. Logiknya ramai orang tahu pergi surau tu besar peranan dalam Islam kan. Logiknya semua orang tahu, rasionalnya semua orang tahu, tetapi bila azan tu yang pergi adalah orang yang ada perasaan nak pergi, betul kan? Yang ada feeling nak pergi, yang ada apa dipanggil dalam istilah kita keinginan lah ya, keinginan dan rasa kerinduan untuk bertemu Allah SWT di rumah Allah SWT. Jadi orang yang pergi dia ada perasaan tersebut. Dan kan kita kalau subuh Jumaat kan biasa dengan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'u rabbahum khaufan wa tama'an. Dua-dua ni perasaan, betul kan? Khaufan wa tama'an. Dia daripada daripada perasaan. So perasaan ni sangat penting, tapi tak ramai orang bercakap. Tak ramai orang bercakap. Macam mana nak timbul perasaan? Macam mana perkataan emosi. Jadi bahkan perkataan emosi pun agak negatif dalam konotasi masyarakat kita. Bila sebut emosi je, orang bayangkan negatif ya. Betul. Emosi tak negatif. Emosi adalah satu elemen. Kita surau kerana emosi. Kita pujuk anak-anak dengan baik kerana emosi yang baik. Betul kan? Jadi kita pergi baca Al-Quran. Boleh mengadap Al-Quran sampai 30 minit, 40 minit sekali session sampai yang ada sampai 2 jam. Kerana dia ada perasaan untuk bersama dengan Al-Quran. Jadi ini banyak mempengaruhi perbuatan kita, keputusan kita, tetapi tak ramai orang mengiktiraf ia sebagai satu potensi. Siapa yang berjaya letuskan potensi emosi? Orang yang ada kepintaran, kecerdasan emosi itu, Ustaz. Okey, nak tanya sikit, mungkin Coach boleh kongsikan apa dengan nurtizen kita sekian. Okey, Coach sendiri pengalaman Tuan Fazli sendiri, pengalaman siapa saya nak address, Coach ke Tuan ke? Biasa orang panggil apa? Biasa orang panggil apa? Tuan Fazli pasal orang panggil. Okey, jadi Tuan Fazli, pernah tak jumpa orang yang kering emosi dia? Maknanya dia tak orang panggil tak beremosi lah, kering, tak ada belas kasihan. Pengalaman Tuan Fazli dalam mengendalikan, pernah tak jumpa orang macam ni? Dia itu orang yang dipanggil sebagai lack of compassion ya, dan empathy. Ini sangat bahaya Ustaz ya, orang yang tidak memiliki beberapa emosi dipanggil empathy and compassion. Itu kemampuan untuk meletakkan diri kita dalam konteks orang lain dan memahami situasi dengan baik. Bila sebut tentang kepintaran emosi, ada banyak kajian tentang ini. Dan satu kajian menarik oleh seorang profesor doktor bernama Daniel Goleman. Dia tulis buku The Intellectual Intelligence. Dia kata ada yang popularnya dia kata ada 4 level of emotional intelligence. Yang pertama adalah sedar emosi diri sendiri. Sedar emosi kita. Kalau saya tanya soalan, hari ini berapa banyak emosi yang kita telah alami? Apakah emosi yang paling dominan yang kita alami hari ini ataupun minggu ini? Ada orang sedar, ada orang tak sedar. Kan? Berapa banyak emosi pada hari ini? Banyak emosi mengeluh, al-hammi wal hazan tu hari ini, betul kan? Berapa banyak emosi khusyuk, kodok hari ini? Berapa banyak emosi tersebut? Ataupun emosinya sekadar suka-suka main PUBG ke apa semua kan, itu dia panggil lawang walaibah. Kalau mengadap sampai 3 jam tu satu benda, satu isu kan. Kalau fikir emosi aku hari ni, fun mengadap PUBG ataupun Mobile Legends, sorry lah manager kan. Tapi dah terasa tu lah. Tapi kalau itu kita analisa, itu emosi aku hari ni, kita perlu lakukan sesuatu. So level yang pertama ialah sedar emosi. Level yang kedua adalah boleh kawal emosi sendiri. Ada awareness lah, maknanya sedar, ada awareness. Ada awareness maksudnya dia ada kesedaran, something wrong somewhere dalam diri ni. Kan? Dia perasan emosi dia pada waktu tersebut. Contoh kalau saya tanya soalan, sekarang ni ada lebih kurang berapa ratus orang yang sedang menonton. Emosi anda apakah sekarang? Apakah emosi anda sekarang?
Dia tak sebenarnya satu emosi. Dalam satu masa, dia boleh jadi 3 emosi. Serentak menggabungkan dipanggil mood. Ya. Mood ialah gabungan beberapa emosi yang menyebabkan kita melakukan sesuatu. Contohnya, mood, aku tak ada mood nak memasak. Dia ada beberapa. Dia ada beberapa emosi. Aku ada mood nak tengok IG live. Dia boleh jadi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Boleh jadi rasa nak relax. Boleh jadi rasa spiritual. Sebab itulah tengok Ustaz Amin kan. Kalau rasa nak fun, dia tengok apa Fizoma ke apa samalah ya. Dia tengok apa pelakon-pelakon kan. Jadi oleh kerana ada 3 perasaan tersebut ya. Rasa nak rehat, rasa nak ingin tahu dan juga rasa nak insaf sikit. Lepas tu dia pun tengoklah IG sebarang ni. Membentuk mood. Membentuk mood. Jadi emosi mempengaruhi kenapa anda sedang menonton pada malam ini. Tapi kita tak sedar, ramai orang tak sedar emosi dia. Dia tak sedar apakah emosi aku sekarang. Sebab tu ada orang bawa emosi dia. Dia merajuk berlama-lama. Dia marah berlama-lama. Dia dengki berlama-lama ada juga. Dia lama-lama. Sebab apa? Dia tak sedar dia dalam keadaan emosi yang negatif. Dia panggil non-productive emotion. Non-productive. Emosi tu sebabkan dia tak berfungsi sebagai bapa dengan baik, sebagai ibu dengan baik, sebagai isteri dengan baik, sebagai suami dengan baik, sebagai anak dengan baik. Tak berfungsi sebab emosi itu terlalu banyak dan berlama-lama. Berlebihan. Jadi emosi ni kalau tak diurus dengan baik, maka banyak disaster lah, banyak problem dalam hidup boleh berlaku. Yang pertama, dia tak sedar emosi. Yang kedua adalah dia kena tahu, yang pertama tadi self-awareness. Betul lah Ustaz sebut self-awareness ataupun self-recognition. Yang kedua adalah dipanggil self-control. Self-control adalah kemampuan untuk menukar emosi yang tidak produktif tadi dan mendapatkan emosi yang produktif. Yang ni saya tahu, kita semua ada macam-macam ritual lah, macam-macam cara lah. Ada orang dia nak dapatkan mood yang positif, mood yang bagus, apa dia buat? Dia pergi makan es krim, ada orang pergi makan coklat, ada orang pergi yang biasanya follower Ustaz Amin dia akan buka Al-Quran lah ya. Fikir dia semua Nabi kan. InsyaAllah. Itu suka insyaAllah kan. Ada kalau ada lebih masa pergi dive lah lihat planet seolah-olah berada di planet lain saya. Bila masuk dalam tu saya pernah juga tengok YouTube je lah kan. Ideanya adalah ada orang boleh kawal mood. Dia kawal mood dengan cara ritual, dengan cara aktiviti itu dia berkawal mood. Tapi sebenarnya ada orang yang ada kepintaran emosi, dia tak perlukan dia tak perlu bergantung kepada aktiviti untuk tukar mood dia. Tapi dia mampu menguasai dia punya thinking ni, dia menjaga apa yang dia fikir, dia menjaga apa yang dalam otak dia menjaga apa yang bermain dalam fikiran dia. Maka bila dia jaga apa yang dia fikir, maka dia akan membentuk emosi dia. Jadi kalau dia fikir yang positif, yang baik-baik, maka dia akan beremosi dengan yang baik-baik. Sebab tu dia buat kajian, dia kata the father of the positive emotion. Tahu tak apa dia? Dia punya the father of positive emotion ialah gratitude, iaitu bersyukur. Sebab kita tahu orang bersyukur, dia akan nampak baiknya Allah pada diri dia kan. Bersyukur dengan nikmat dan rahmat Allah sebab otak dia fikir apa kebaikan. Otak dia jaga otak dia fikir apa rahmat Allah yang sampai pada dia hari ini. Apa kebaikan Allah yang sampai pada dia hari ini. Jadi bila dia duk fikir benda tu dia happy, dia positif, maka dia positif. So bila sebut kuasa bersyukur ni, Ustaz lebih arif lah tentang syukur ini. Apa dia, lain kafartum la azidannakum wa lain kafartum la adzabil syadid. Jadi apa ni, yang siapa yang bersyukur aku akan tambah, siapa yang kufur azabku terlalu berat. Jadi masa tarawih surah Luqman yashkuru li nafsihi wa man yashkur
fa innahu yashkuru li nafsi. Fa innahu yashkur kafara. Li nafsiha. Itulah. Katakanlah, tapi ayat dia lah, siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur itu dia sendiri dapat benefit. Untuk di sini. Itu dia. So, saya rasa ini satu ilmu penting, satu tabiat penting untuk bersyukur. Dan kalau orang kata nak bina kepintaran emosi, memang ada ilmu yang banyak, memang ada sistem yang banyak. Tapi saya nak beritahu ada masa singkat pada malam ini, ajar diri untuk bersyukur macam mana Allah mengasihi kita dengan menyampaikan tanda kasih sayangnya kepada kita dengan cara begitu luar biasa sekali. Allah. Kita pergi kepada dari sudut apa yang berlaku apa yang berlaku. Hello, boleh dengar Tuan Mazli? Yes. Okey. Apa yang berlaku ketika PKP sekarang ni kan, banyak orang yang terlanggar emosi dia daripada sudut apa mungkin sebelum ni tengok isteri ada masalah, pergi office boleh release sebab minat pada kerja tu. Tapi hari semua kena duduk rumah. Itu yang kadar peningkatan rumah tangga juga tinggi kan. So bagaimana Tuan Fazli melihat benda ini, dan maknanya daripada sudut kacamata NLP sendiri lah, daripada sudut Terima kasih Ustaz. Ini memang kita tahulah dalam tempoh daripada PKP 1 lagi ada banyak ada statistik daripada Kementerian tentang laporan aduan berkenaan dengan pertikaian krisis konflik domestik bertambah. Jadi kita tak pelik sebab apa keadaan sekarang ni keadaan krisis. Memang keadaan krisis kan. Dan sekarang ekonomi krisis, kebimbangan ada, kerisauan, ketakutan, al-khawf tu ada kan, al-ju' pun ada juga, orang takut dan lapar. Jadi bila dalam keadaan krisis, kita akan biasanya dalam mode stress mode. Stress mode ini menyebabkan kita kurang rasa compassionate, kurang rasa nak memahami orang lain, dan kita kurang idea. Ini kajian mendapati begitu. Jadi ideanya adalah pertama sekali kita kena handle kita punya stress level tersebut. Ada banyak cara mungkin kita huraikan lepas ni. Tetapi idea saya adalah oleh kerana kita berada dalam keadaan krisis, seorang bapa dia ada krisis ataupun konflik nak berkenaan pendapatan kan, income dia mungkin terjejas, ada yang bersifat job bersifat harian kan, jadi tak boleh keluar bekerja satu, jadi dia banyak bimbang kat situ. Ada yang kedua dia work from home, ini satu. Bila work from home dia berbeza, kat office aircon sejuk, betul kan? Kat rumah aircon semula jadi kan, yang aircon semula jadi, apa tingkap pun terbuka sikit je boleh buka, tersangkut kan, angin tak masuk kan, kipas pun bunyi gogeng kan. Jadi berbeza itu cara fizikal pun dah berbeza. Bila duduk kat rumah mungkin internet tak berapa bagus macam di pejabat, lepas tu anak-anak bising, betul kan, workstationnya tidak komplit, sedangkan tekanan banyak sebab bila work from home, bos ni dia rasa pekerja tak buat kerja, dia bagi kerja macam tu, macam machine gun lah bagi kerja kan. Jadi berlaku banyak dah satu masa. Kahwin sendiri, pendapatan, cara kerja berbeza, keadaan rumah, anak-anak tak pergi sekolah, anak-anak juga bosan, betul kan? Biasa keluar dengan kawan-kawan semua, ini duduk kat rumah masuk hari ke-14 memang orang pun ada perangai lah kan. Jadi dia berkumpul, menyebut rumah jadi agak tegang lah kalau tidak diuruskan dengan baik. Jadi saya rasa di sinilah kepintaran emosi yang penting. Yang pertama sekali ialah yang dua emosi, pintar emosi tadi, maksudnya sedar emosi sekarang, positif ataupun tidak. Yang kedua, belajar untuk mengawal diri. Yang ketiga adalah peka dengan emosi orang lain. Peka dengan emosi orang lain. Dipanggil empathy dan juga sensitif dengan emosi orang lain. Kadang-kadang kita tak faham kenapa anak merengek. Mungkin anak merengek, menangis, bising sebab dia nak perhatian kita, betul kan? Ada anak-anak ni yang bersifat
Dia kena marah mak ayah pun okey, selagi mana mak ayah sebut nama dia, tengok dia, discuss tentang apa yang dia buat. Kena marah harus okey. Jangan tak tengok langsung, jangan tak sebut langsung, jangan tak discuss. Jadi kalau dia buat benda nakal, contohnya dia usik adik, anak mak ayah akan sebut kenapa usik adik, kenapa pukul kat sini, dia okey, dia suka, dia sebut langsung. Jadi kita faham empathy lebih, kita gandakan empathy, kita tengok konteks, kenapa dia bising, kenapa dia panjat, apa yang dia nak belajar, apa yang dia nak cari, dia nak perhatian apa, dia nak perkataan apa. Kalau kita mula empathy, kita akan lebih lunak untuk memahami situasi itu. Dan yang keempat, kepintaran emosi keempat ialah kemampuan untuk mempengaruhi emosi orang di sekeliling. Kalau kita ada ibu bapa yang pandai membujuk anak-anak dia, ada yang terus calm kan, physical ataupun emotionally dia melukakan secara emosi anak-anak mereka. Jadi ini harap kata Arab kidus syai la yadi syai kan. Orang yang tak happy dia tak boleh susah nak happykan orang. Orang yang tak positif dia susah positifkan orang lain. Jadi pertama sekali kita dah menunjukkan tingkah laku yang tidak produktif di rumah. Contohnya terlebih marah ataupun terlebih merajuk ataupun terlebih terlebih kecewa di rumah. Kita kena sedar ada ini yang paling baik untuk rumah saya. Tanya soalan tu. Ini yang baik untuk family. Adakah ini yang terbaik untuk keluarga? Kalau jawapannya tidak, tanya soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah apakah outcome yang saya mahukan? Apakah natijah yang saya mahukan? Saya mahu keluarga saya, rumah ini jadi bagaimana in the next 2 hours. Dalam contohnya keadaan tak bagus tu berlaku waktu pagi contohnya kan. Aku nak lepas Zuhur ni keluarga ni macam mana. So tentukan apakah output yang saya mahukan. Sebab kita boleh fikirkan benda ni, jangan biarkan berlalu sahaja. Masalahnya bila dah berlaku benda tak best pagi tu, kita biar air keruh tu kekal keruh, betul kan? Ada satu kajian mendapati emosi ni, setiap kali kita beremosi negatif, dia mengeluarkan beberapa hormon. Dia dipanggil stress related hormon. Ada beberapa hormon seperti cortisol, adrenaline, epinephrine dan sebagainya. So bila hormon yang ada dalam tubuh, dia akan buatkan tubuh kita ni rasa panas, pumping jantung lebih kuat, buat pressure lebih tinggi, macam-macam lah kesan daripada stress related hormon ni. Dan soalan yang ditanya oleh fisiologis, dia kata, berapa lamakah hormon ini akan berada dalam tubuh kita? Berapa lamakah emosi boleh mengalir dalam tubuh kita? Dia agak tak? Mungkin netizen boleh cubalah tanya berapa lama agaknya emosi ini mengalir dalam tubuh kita ataupun hormon negatif. Dia sebenarnya dia tak lama dalam tubuh kita. Secara fisiologi, hormon-hormon ini akan berada dalam tubuh kita sekitar 90 saat hingga 180 saat saja. Sekejap je. Tetapi kenapakah orang kadang-kadang dia marah tu lama sampai bukan 90 saat sampai 90 jam. Kan? Sebab apa? Sebab dia kekalkan image yang dia marah tu dalam otak dia. Contohnya anak dia panjat sofa contohnya kan. Jadi dia marah. Dia tegur. Anak dia panjat kaki. Jadi dia tegur. Anak dia panjat kaki. Lepas sekali bila dia tegur, dia marah, anak dia lari, kena pasu bunga, pecah pasu bunga. Bila dia duk bayangkan bunga tu jatuh tu, dia marah lah tengok pasu bunga kesayangan import dari Bangladesh tu kan. Jadi dia rasa marah lah. Jadi bila dia terbayang, setiap kali terbayang pasu bunganya pecah, dia marah. Marah tu sebenarnya dalam tubuh 90 saat je. Tetapi oleh kerana dia duduk repeat benda yang sama dalam otak dia. Kenapa tak dengar itu dah cakap hari tu dah pecahkan pinggan korel. Lepas tu dia ungkit semua pinggan korel lah, apalah masa tak hilang ke dompet lah. Semua tu masuk dalam otak. Jadi oleh kerana tadi 90 saat dia duduk prolong dalam otak ni, dia tak jaga apa yang dia fikir. Apa berlaku ialah dia akan bukan 90 saat lagi, boleh jadi 90 minit, boleh jadi 90 jam. Ada orang berhari kan dalam keadaan marah.
seperti itu. Jadi ideanya adalah tempat-tempat kita Islam ajar kita senang kalau kan. Kalau marah tu terus break, break kan. Atau patahkan, hentikan. Dia panggil speak, dia bukan marah tersebut. So kita boleh tukar cara fisiologi, tukar daripada berdiri ke duduk, duduk ke baring, minum air, lepas ke wuduk, solat, baca Quran dan sebagainya. Itu untuk potong feeling tersebut. Subhanallah. Sebab tu Nabi SAW menggalakkan untuk kita sentiasa memaafkan. Maksudnya maafkan tu supaya kita dapat menghilangkan image marah yang tadi supaya tak berpanjangan. Betul Ustaz. Exactly Ustaz. Bila kita maafkan, kita tiba-tiba jadi tenang, betul kan? Jiwa kita ada banyak ganjaran tentang kita memaafkan saudara kita, betul kan? Kita memaafkan, ya Allah, hadis Ustaz yang kalau kita maafkan pada akhirat, ada ke? Kita cek balik nanti. Macam mana? Ada tak fadilat memaafkan orang ni Ustaz? Tentang, banyak lah. Fadilat maafkan orang. Dan Quran sini suruh, maknanya fa'fu anhu, maafkanlah mereka kan. Sebab kalau kita maknanya memaafkan orang ni, maknanya kita belajar untuk melupakan maksudnya apa yang orang buat kat kita tu. Dan maknanya kita akan move on lah. Kalau tak kita akan grounded pada keadaan kita marah tu. Ya, betul Ustaz, kita grounded. Itu ada yang sebut tadi, buang emosi marah dalam longkang, betul kan? Betul lah Ustaz, it is powerful. Emosi memaafkan ni, kita maafkan dia, minta Allah berikan jaran kepada kita. Yang Allah yang tahu itu kita rahsia kita dengan Allah, insyaAllah kan. Alhamdulillah bila kita sedar bahawa apa emosi kita nak dalam keluarga, itu langkah pertama tadi. Sedar apakah emosi kita alami, emosi negatif yang kita alami dalam rumah. Yang kedua, tentukan kita nak macam mana keluarga kita lepas ni, rumah kita macam ni, lepas Zuhur macam mana. Dan yang ketiga, tentukan apakah behavior kita untuk mempengaruhi kepada outcome yang kita mahukan. Jadi kalau kita ayah ke ibu ke, kita nak lepas Zuhur nanti semua settle, anak-anak pun dah okey dengan kita contohnya, tapi kita kena buat, maybe ajak solat sama-sama, wirid sama-sama, baca Quran dengan mana, lepas tu peluk anak kan, lepas tu ajak plan, okey jom kita sama-sama masak capati kan, awak buat tu. Tak apa berlaku lah, capati tu tak berlaku sendiri, betul kan? Kita kena plan lah, betul kan? Di rumah tidak bertukar. Kalau dah pagi tadi dah pompang-pompang marah, bergaduh, huru-hara, dia tak akan jadi indah bercahaya semula petang sendiri. Kita perlu fikirkan sesuatu. Dan ini tidak berlaku dengan, kita nak berlaku kalau kita tak ada kepintaran emosi tu. Sedar emosi, kawal emosi kita sendiri, kita boleh sedar emosi orang di sekeliling kita, ahli keluarga kita, dan kita berusaha untuk mempengaruhi mereka ke arah emosi yang lebih baik. Jadi dalam hidup kita ni ada banyak benda bukan kawalan kita. Ekonomi negara bukan kawalan kita. Penyebaran kuman COVID-19 tu bukan kawalan kita. Ada banyak benda bukan kawalan kita. Jadi kalau kita terjejas dengan benda di luar kawalan kita, rugilah. Kita ni banyak benda yang boleh kita sokong kita di bawah ikhtiar kita. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, apa yang kita rancang, apa yang kita nak buat dengan masa kita, apa yang kita nak pengaruhi skill kita belajar, apa yang kita nak buat dengan masa kita. Ini adalah inilah Allah berikan kita, Allah berikan kepada kita supaya kita konsisten dan mengisi masa mengisinya dengan yang terbaik. Dia panggil zon kawalan. Jadi kita boleh kawal. Jadi ramai orang dia kekal negatif sebab dia biarkan diri dia terbungkam, yang saya sebut grounded dengan masalah-masalah ni yang dia tak boleh buat apa pun kan. Hidup risau tentang contohnya harga minyak dunia yang tidak stabil lah, harga itu memanglah tak best, betul kan? Harga minyak turun tu untuk pemandu, tapi untuk ekonomi tak bagus lah. Tapi ideanya adalah benda tu
bagus untuk kita tahu, tapi untuk mempengaruhi emosi kita sampai kita tak perform, kita tak perform. Jadi kita kena kenal hati dan kita kena kuasai apa yang kita boleh kuasai, fokus kepada peranan kita di rumah, di tempat kerja, dan lakukan secara optimal, insyaAllah. Sebab tu kadang-kadang bila orang yang cuba mengawal benda yang tidak boleh dia kawal, itu yang berlaku anxiety tu, maksudnya kerunsingan yang melampau. Maksudnya kerunsingan melampau, jadi maknanya dia dan Tuan Fazli maknanya di PKP ni terlalu banyak orang yang jadi anxiety ni, maknanya jadi orang kerunsingan melampau sebab dia memikir benda yang di luar kawalan dia memikir benda yang di luar apa yang boleh diusahakannya, padahal banyak lagi benda yang boleh dia usahakan, tetapi dia tidak ambil peluang itu, tapi dia duk menghabiskan masa memikirkan benda yang di luar kawalan dia. Akhirnya jadi anxiety, dia sendiri yang kena panic attack dan sebagainya. So jadi maknanya penting sangat untuk kita mengawal. Kita jangan ambil tahu, tapi jangan kita terlanggar emosi kita ni pada benda kita tak mampu kawal. Beautiful. Sebab itu dalam maksurat pagi-pagi kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauh daripada hammi, kebimbangan, dan juga hazan, kesedihan. Sebagai seorang mukmin, kita bangun dalam keadaan senyum, happy, excited, positif, dan bila begitu ada banyak kajian sebenarnya. Apabila kita berada dalam keadaan yang positif, otak kita berfungsi dengan lebih baik, Ustaz. Itu mungkin kita boleh share later, insyaAllah. So kalau kita tengok Nabi ajar doa tu, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan ni, al-hammi ni dia merujuk kepada kesedihan benda yang lepas. Sebab ramai pada hari ni orang grounded dengan sedih benda-benda lepas kan. Dan al-hazan ni sedih benda yang sekarang dan akan datang. Maksudnya ada orang hari ni sedih benda yang akan datang yang di luar kawalan dia. Ini macam mana ni, kuman ni lah apa semua. Maksudnya akhirnya dia jadi sedih, murung dengan kedua-dua benda tu. Okay. Saya nak petik, Ustaz. Satu kata dari kalau kita biasa dengar Dalai Lama, ini Budi punya itulah the top monk punya itulah. Dia kata kalau kamu ada masalah dan kamu tahu kamu boleh menghadapinya, boleh menyelesaikannya, maka kamu tidak perlu bimbang sebab kamu boleh selesaikannya. Dan jikalau kamu ada masalah dan kamu tahu kamu memang tak boleh selesaikannya, maka tak guna kamu bimbang sebab kamu memang tak boleh selesaikannya. Jadi kalau dah tak boleh dua kawalan betul juga kan. Ada orang dia tahu dah dia tak boleh buat apa-apa tapi bimbang. Benda tu mungkin berlaku 2 bulan lagi kan. Tapi 60 hari duduk paru hantuk dinding. Ya Allah, akbar kan. Kita sebagai pemimpin luar biasa kita ada ni la haula wala quwata illa billahil azim. Insyaallah. So jadi pengalaman coach dalam maknanya mengendalikan NLP ni dan maksudnya berapa banyak orang yang hari ini menjadi murung kan, kerana sebenarnya dia merungsingkan benda yang tak patut dirungsingkan. Jadi mungkin ada pengalaman yang coach boleh kongsikan kepada kita semua, dan mungkin netizen kita di luar ni maknanya ramai juga maknanya menjadi stres, menjadi depres ataupun menjadi anxiety sebab apa, dia cuba mengawal benda dia tak boleh mampu kawal tu. Mungkin coach ada pengalaman dalam mengendalikan benda ni. Oh yes, kita ada ramai juga peserta-peserta yang datang yang saya buat juga persoalan NLP yang datang sebab dia nak improve dia punya tahap emosi dia lah, yang dia yang menghadapi panic attack, ada anxiety, depression, yang biasa seperti stress, management dan juga tak confident. Ini agak ramai lah ya. Ini ramai juga lah yang tak confident. Sebab ia berkaitan dengan emosi juga. Attitude, sikap tu ada sangat relation rapat dengan itu. So apa yang benda kita boleh buat ialah kita ubah frame otak kita. Dia bagi kerangka, reframing tau. Iaitu ubah cara kita
kita melihat sesuatu. Dan kita rasa negatif bila kita melihat sesuatu tu secara bingkai negatif. Contoh kita ambil satu lukisan, bingkai ni peranan dia menjadikan benda cantik, Ustaz. Kalau ada lukisan budak kecil yang tak apa-apa pakai krayon, memang tak cantik. Tapi kalau kita letak bingkai yang cantik, letak dekat lighting semua, nampak mahal juga, betul kan? Jadi sama juga kehidupan kita ni penuh special. Jadi kita tak beri bingkai yang baik pada kehidupan tersebut. Peristiwa contohnya tadi kita jarang bersyukur. Sekarang ni tadi saya bawa anak saya keluar ambil makanan berbuka lah dengan rumah kat rumah kakak. Jadi dia excited sangat kereta ni, dah 2 bulan tak keluar rumah kan. Dia sangat gembira tak kereta, tengok ke kanan, ya Allah, tengok jalan raya, signboard pun dah macam pergi funfair lah. Tengok signboard, every life pun happy lah ya. Nak bagi tahu, ya Allah, kita ni banyak take things for granted, Ustaz kan. Kita tengok frame nikmat itu tak berikan frame kepada kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, betul kan? Kadang-kadang pernafasan kita, kesihatan kita tak framekan cantik-cantik. Dan nak framekan tu mudah je. Pertama dengan syukur, yang kedua kalau boleh kita sebut di hadapan Allah kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita, betul kan? Sebut apa yang baik. Kita ada 5 solat. Jadi masa zuhur tu cuba sebut kebaikan Allah bagi pada kita yang special, yang tak ada semalam, yang berlaku pagi tadi daripada subuh sampai zuhur. Kan? Sebut. Ungkit kebaikan Allah kepada kita. Masa asar tu, daripada zuhur ke asar tu, apa yang special berlaku antara zuhur ke asar yang tak berlaku semalam, yang tak berlaku sebelum ni. Jadi kita akan bagi frame yang cantik pada kejadian-kejadian dalam hidup. Untuk kita akan nampak betapa Allah tak menjadikannya sia-sia. Segalanya ada tanda kasih sayang Allah. Ini yang inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi dan perkara siang dan malam ada tanda kebesaran kasih sayang Allah, kehebatan Allah pada ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, ingat Allah ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, ala junubihim ketika baring, wa yatafakkaruna fi samawati wal ard. Dan sentiasa ingat Allah dan berzikir kepada Allah, menilai bagaimana Allah merahmati, memberikan kasih sayang menerusi peristiwa-peristiwa yang dialami. So bila kita ajar reframing ini kepada peserta-peserta, ada banyak teknik-teknik lah dalam nanti melihat sebenarnya. Satu reframing ialah reframing lah. So reframing meaning dipanggil, lihat makna, ini bukan masalah, ini adalah peluang untuk kita ini peluang untuk kita menilai semula, ini peluang untuk kita melihat semula, ini peluang kan. So jangan lihat masalah, ini peluang. Jangan lihat masalah, lihat cabaran. Itu pertama. Yang kedua, kita tengok, kita bagi contoh macam mana peristiwa hari ini positively akan memberikan impact yang baik kepada kita beberapa bulan akan datang ataupun beberapa tahun akan datang. Kadang-kadang kita tak nampak benda itu sekarang, betul kan? Macam mana? Apa yang boleh kita buat dalam keadaan krisis, dalam keadaan masalah, dalam keadaan kita, supaya dia memberi impact positif 3 bulan lagi, impact positif 6 bulan lagi, impact positif tahun lagi. Cuba tanya soalan seperti itu, betul kan? Kalau kita masuk kat rumah, apa kita boleh buat supaya sebulan lagi bersyukur keadaan seperti ini? So, boleh kita tanya atau ada netizen kita yang bertanya macam mana orang yang hidup dikelilingi dengan orang yang negatif untuk dia jadi positif. Maknanya kita faham benda tu bukan mudah, tapi apa yang perlu dibuat? Mana dia hidup di kalangan orang negatif keliling dia, macam mana dia berusaha untuk jadi positif? Mungkin saya tak tahu situasi secara spesifik, tapi secara umumnya begini. Yang pertama yang kita boleh buat ialah, kalau boleh ubah persekitaran tersebut, kalau boleh lah. Maksudnya ini kalau kita melibatkan kawan-kawan, ubah. Dah lah lepak kawan tu, betul kan? Kalau dah kalau ada grup WhatsApp tu asyik mengutuk, memaki, complaining je, dah lah. Kenapa duduk lagi layan WhatsApp grup tu, betul kan? Duduk sekarang ni, dulu lepak kedai mamak sama-sama, dulu melepak atas tangga sama-sama, sekarang dah tak boleh melepak dekat Zoom meeting, Zoom video conference tu, boleh melepak kat situ. Jadi pertama, kalau boleh Ustaz, tukar environment tersebut, tukar persekitaran tersebut.
buat, itu sama. Tapi tak semua boleh, ada yang tak boleh, takkan nak tukar rumah tu kan tak boleh, nak gila. Kalau tak boleh tukar, kita cuba bina kemampuan untuk mempengaruhi mereka. Bukannya dia macam ni, kalau kita nak ubah orang, kita lebih stres. Tapi kalau kita ubah diri kita supaya berpengaruh, itu lebih mudah, itu lebih challenging, itu lebih strong, maksudnya lebih tak stres. Kalau kita nak ubah perangai anak kita stres. Tapi kalau kita nak ubah diri kita supaya jadi bapa yang lebih compassionate dan lebih nak diikuti oleh anak, itu lebih mudah untuk dibuat. Kalau menjadi pasangan, isteri nak mengubah suami, stres. So, isteri nak mengubah suami nak mengubah isteri, stres. Tapi kalau saya nak jadi suami yang isteri rasa nak ikut saya, saya nak jadi isteri yang akan yang diminati oleh suami saya, contohnya kan, itu lebih seronok dari buat berbanding nak ubah orang lain. Itu yang kedua, maksudnya yang lebih berpengaruh. Tapi sekitaran ni bukannya zon kawalan kita, tapi zon pengaruh kita. Dan zon pengaruh kita boleh dibesarkan dengan cara kita meningkatkan kemahiran dan stabilitas diri kita, seni pengaruh kita. Dan yang ketiga, kalau tak boleh pengaruhi juga, dah bertahun-tahun kan sama je perangai kan. Itu kalau kita buat satu lah. Kalau kita tak buat, jangan expect keadaan berubah kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kamu ada, melainkan kamu dulu ubah apa yang kamu ada, betul kan? Kamu ubah apa dalam diri kamu, apa dalam diri kamu, ubah skill, ubah mindset, ubah cara kita ekspresi wajah, ubah jadual kita, ubah dulu kita. Kalau kita nak suasana berubah, kita dulu yang kena berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, kalau aku dah berubah, kalau aku dah ada seni macam-macam lah, teknik, 30-40 teknik dah pengaruh dah buat kan, sama juga kan. Sebab ini special ujian daripada Allah kan, Allah Akbar kan. Allah uji kita ni macam-macam. Ada orang diuji macam lagi, ada orang tengok yang susah, dia yang anaknya sakit kan, ada orang diuji dengan anak, ada orang diuji trauma macam-macam. Ada one of our participant kena diserang oleh stranger, ambil pisau telah muka dia kan. Macam-macam kan. Kita pun dengar macam-macam dekat tabloid kan. Macam-macam orang diuji ni. Jadi kita diuji, orang dalam rumah kita ni perangai pelik sikit. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita kena bina perisai emosi. Maksudnya kita tidak mudah dipengaruhi oleh environment, tetapi kita tak membiarkan kegembiraan kita dipengaruhi oleh eksternal, tapi internal mempengaruhi eksternal kita. Sebab kegembiraan ni, ikut kajian Ustaz, kajian putih lah, ada dua jenis happiness. Yang pertama outside, yang kedua inside outside. Nama dia outside inside dipanggil hedonic happiness. Inside outside dipanggil eudaimonic happiness. So, dia buat kajian, dia ada buat penerangan yang detail about it. So, ideanya adalah kalau kita meletakkan emosi kita 100% berubah kerana apa yang berlaku di luar, maka kita bimbang. Bila kita berada dalam persekitaran yang tak berapa best, kita jadi tak best lah. Asyik sebab kita meletakkan, itu yang kau cakap, kau macam tu, kau cakap macam tu, ini berlaku, rumah saya tak ada happy pun. Bila kita letakkan environment yang menentukan emosi saya, maka susah orang happy. Tetapi kalau orang tu meletakkan, dipanggil jati diri, ini bahasa jati diri lah. Ideanya adalah meaning and purpose and dia panggil belief system and value system. Apa yang kita pegang dalam hidup. Seorang ini akan ada kegembiraan dalam, dipanggil inside outside. Kita tengok banyak kisah-kisah tokoh-tokoh hebat yang dipenjara tapi kekal bahagia. Yang diseksa, saya ingat dulu masa mendengar, saya baca kisah satu kitab, buku namanya Hari-Hari Dalam Hidupku, tulisan Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili. Dia ni cerita dalam buku tu, cerita berkenaan Zainab Al-Ghazali ni dia menantu Hasan al-Banna ke, saya tengok lah, dia ada kena mengenai Mas Ikhwan pada waktu tersebut, zaman Jamal Abdul Nasir. Buku
tersebut mengisahkan macam mana dia diseksa dalam penjara. Tetapi dalam buku tersebut penuh dengan kebahagiaan dalaman yang dia alami dalam hidup dia. Dia kisahkan beberapa kali dia macam mana dia bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, bagaimana Rasulullah jemput dia. Dia cerita Rasulullah memanggilnya, namanya Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili. Tetapi dikata dalam mimpi tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Zainab Ghazali Al-Ghazali Jubaili. Jadi dia menceritakan penuh keindahan. Dia disiasa sampai tahap Ustaz, anjing kelaparan dilepaskan, beberapa ekor anjing kelaparan dilepaskan dan sedang menggigit tubuhnya. Dia kata pada waktu tersebut dia punya kalimah tauhid berada dalam keadaan yang sungguh kata apa, sungguh real lah orang kata. Saya tengok mungkin masa ni yang Bilal ditindih tersebut al-ahad juga. So ada orang duduk dalam keadaan yang sangat sukar tapi hatinya bahagia. Tapi ada orang duduk di water theme park tapi dalam keadaan sedih, dan marah. Duduk kat restoran 5 star tapi complaining sana, complaining sini. So sikit lah rumusannya Ustaz. 3 benda kita buat. Pertama, kalau boleh ubah environment, kurangkan engagement dengan benda yang negatif. Yang kedua, kalau tak boleh nak ubah, kita ubah diri kita jadi insan yang lebih berpengaruh, yang lebih disukai oleh orang di sekeliling nak dengar cakap kita. Yang ketiga, bina perisai diri. Perisai diri tidak mudah dipengaruhi oleh elemen luaran, tetapi kita ada jati diri dalaman, ada value system, belief system, ada meaning and purpose hidup yang strong, sampai kita tak mudah tergugah dengan kesekian kita. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah kita di minit-minit yang terakhir ni. Jadi maknanya terima kasih banyak kepada Tuan Fazli yang maknanya bersama kita kan, dalam emotional intelligence ataupun kepintaran emosi. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita untuk Nurtizen sekian pada malam ini maknanya memberi maknanya manfaat insya-Allah. Jadi maknanya sebelum akhir mungkin Tuan Fazli nak kongsikan IG Tuan Fazli, apa IG Tuan Fazli untuk kita ikut? IG saya boleh saya tak aktif sangat lah IG, tapi ada lah. Setakat ada lah. Fazli Yusof Al-Basuti, tapi saya ada banyak menulis juga di Facebook, sama juga Fazli Yusof Al-Basuti. Kepada mereka yang nak tahu lebih tentang bina diri positif, mungkin anda boleh pergi, saya ada hasilkan e-book dengan video seminar dengan peralatan NLP bagaimana untuk bina minda positif dalam masa 14 hari. So kita buat jadual 14 hari, apa yang dibuat. So ada video seminar, ada audio seminar dan juga e-book 5 step selama 14 hari. So siapa yang serius nak improve fikiran supaya dia lebih positif, nak bina self control dan emotional intelligence, mungkin anda boleh dapatkannya. Boleh pergi ke Facebook saya untuk maklumat lanjut. Aziz Al-Basuti. Sini ada www.fazliyusuf.com. Boleh juga maknanya ke situ mungkin? Itu website saya. Tapi punya profile di Facebook Taib Fazli Yusof Al-Basuti nama Arab. Al-Basuti ya. Orang besut. Yes. InsyaAllah. So terima kasih Tuan Fazli, insyaAllah dan nanti lapang-lapang boleh kita live bersama lagi. Saya sangat gembira pada malam ini dapat bersama dengan Tuan Fazli dan kepada sidang Nurtizen, sidang penonton sekalian, mudah-mudahan memberi manfaat perkongsian kita malam ini insyaAllah. Okey, jumpa lagi Tuan Fazli insyaAllah. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi sedang penonton yang saya rahmati sekalian. Okey, so jadi alhamdulillah mudah-mudahan perkongsian kita tadi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat sama-sama kita maknanya berkongsi mengenai pengurusan emosi kan. So di maknanya yang penting sekarang dalam PKP, macam selalu yang saya ulang-ulangkan, jangan sedih, move on, jangan menyebabkan diri kita ni grounded dengan benda-benda yang
susah untuk kita pergi ke depan lagi. Dan saya doakan mudah-mudahan semua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan dan kebaikan insya-Allah. Okey, so esok pagi saya akan berada dengan Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Esok kita ada tajuk yang menarik live Sampai pagi esok saya kena travel pergi ke Seri Pentas. Okey. So jangan lupa esok Tanyalah Ustaz. Jadi nanti saya akan kongsikan, mungkin kita punya kuliah pagi itu kita tangguhkan esok pagi sebab saya akan berada melepas pukul 8 untuk Tanyalah Ustaz pagi esok. So jadi mudah-mudahan beri kebaikan. So jadi kalau untuk IG ni jumpa malam esok insya-Allah. Jumpa malam esok pukul 10 malam seperti ini. Esok pagi Tanyalah Ustaz. Okay, jangan lupa boleh pergi ke Fazli Yusof Al-Basuti tadi macam dengan saya, boleh like IG atau follow IG saya dan juga FB dan juga YouTube Ustaz Amin. Dan mudah-mudahan beri kebaikan insya-Allah. Okey, sekian saja perkongsian kita pada malam ini. Sangat menarik dalam perkongsian pengurusan emosi kita. Jumpa lagi. Esok Tanyalah Ustaz jam 6.30 pagi. 6.30 pagi kita bersiaran secara live. 6.30 pagi insya-Allah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia ya Allah, kurniakan kebaikan kepada kami di akhirat ya Allah, dan selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Berkatilah hidup kami ya Allah, berkatilah umur kami ya Allah, berkatilah apa yang kami usahakan ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Pengasih, Maha Pemberi, Engkau-lah yang Maha Melindungi ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Okey, insya-Allah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa pagi esok 6.30 pagi di TV3. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.